Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وحسبنا الله ونعم الوكيل وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal kerana masih lagi memanjangkan usia umur kita, diberikan kesihatan yang baik untuk terus sama-sama kita menghidupkan hari-hari yang masih berbaki di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan dengan berterusan usaha kita di dalam melakukan amal kebaikan ini, termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 111, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yuqatiluna fi sabilillah, maka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayaqtuluna wa yuqtalun, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka membunuh atau mereka terbunuh. Kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang mengingatkan kepada kita tentang satu peristiwa yang besar yang berlaku di dalam sejarah Islam. Peperangan pertama yang berlaku iaitulah Ghazwatul Badr, peperangan Badar. Jadi hari ini kita nak tengok sedikit berkaitan dengan peperangan Badar, dan kita nak kongsikan apakah ibrah dan pengajaran yang boleh kita ambil melalui peperangan Badar. Peperangan Badar yang berlaku pada 17 Ramadan, yang berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana kalau kita lihat
sejarah ataupun sebab berlakunya peperangan Badar ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi meminta di kalangan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyekat kafilah Quraisy yang ketika itu baru pulang daripada Syam. Maka nak ke Mekah. Dan sekatan tadi tuan-tuan sekalian, bukanlah niat awal tu bukan nak mencetus peperangan. Bila nak pergi menyekat kafilah Quraisy yang baru pulang daripada Syam, maka nak menuju ke Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dasar awalnya bukan niat untuk mencetus peperangan, itu pada awalnya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi motif utamanya ialah motif utama ialah menawan kafilah perniagaan Quraisy yang tiba daripada Syam di bawah kelolaan Abu Sufyan. Itu dia punya sebab berlakunya. Tapi apa yang terjadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian? Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan rampasan yang lebih untuk hamba-Nya itu, kemenangan yang lebih gemilang, kerja yang lebih mulia dan lebih sesuai lagi, sejajar dengan tujuan yang seharus bagi setiap individu Muslim, bertindak dalam merempuh kehidupan mereka seharian. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala takdirkan Allah taala elakkan kafilah perniagaan yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu sehingga tidak sampai ke tangan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kaya, Allah taala menggantikan dengan bala tentera musuh yang mereka tidak sangka-sangkakan berlakunya peperangan tersebut. Jadi pada awalnya kita sebut tadi bukan niat nak mencetuskan peperangan. Jadi Abu Sufyan yang sebelum tu tuan-tuan sekalian, Allahumma shalli ala Muhammad, sebelum tu lagi dia telah mengutuskan utusan Quraisy untuk melindungi kafilah ataupun rombongan dia tadi. Maka dengan permintaan tersebut, akhirnya telah keluar kira-kira bilangan 1000 orang tentera, keluar tadi dalam keadaan bersenjata lengkap, pergi nak berhadapan dengan kaum muslimin. Dan orang Quraisy ini mereka dengan begitu angkuh, maka turut mengadakan pesta nyanyian dan tarian pada malam sebelum berlakunya peperangan Badar, orang kafir Quraisy. Dan tentera Islam ketika itu di kalangan Muhajirin dan Ansar, tentera Islam tak ramai, nak berhadapan dengan 1000 tentera Quraisy ketika itu. 313 tentera Islam, dan kebanyakan mereka tuan-tuan adalah di kalangan orang-orang Ansar. Orang Ansar. Tentera Islam bawa apa tuan-tuan? Tentera Islam, Allahumma shalli alaihi, maka membawa 70 ekor unta dan 2 ataupun 3 ekor kuda saja. 70 ekor unta, dan juga unta-unta yang dibawa tadi, 70 ekor tadi, ditunggang secara bergilir-gilir, kongsi-kongsi, bergilir-gilir sepanjang perjalanan tentera Islam menuju ke medan peperangan. Satu berlaku dalam bulan Ramadan. Kita pun kalau fikir logik, dengan dah puasa tak makan,
Kalau kita lah iman lemah ni, macam saya dah lah tak makan, tiba-tiba nak keluar pergi berjihad, berperang. Uish, berat dah, tuan-tuan sekalian. Dengan kelengkapan senjatanya yang tak seberapa, tak ada persiapan. Sahabat sebelum tu mana ada pengalaman nak pergi perang jihad lagi ni. Sebab perang pertama yang berlaku di dalam sejarah Islam. Tapi hebat di kalangan para sahabat ini, tuan-tuan sekalian, bila itu adalah perintah arahan Allah dan itu adalah arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergi tak tanya banyak. Maka tak tanya Rasulullah kenapa pergi perang bulan puasa ni. Tunggulah habis bulan Ramadan kita pergi perang. Kalau kita tu macam-macam tanyalah. Tak larat kan, Allahumma salli ala Muhammad, dengan panah terik. Sebab tu bila kita sebut perkataan Ramadan, tuan sekalian, daripada perkataan ramda, maknanya panas terik. Sebab kebiasaan di negara Arab bila bulan Ramadan ni panas, cuaca dia panas. Kita mungkin yang pengalaman duduk di tempat Arab, selalu kalau bulan Ramadan panas terik. Kita hujan semalam, KL banjir. Bukan setakat hujan, banjir tuan sekalian. Subhanallah. Jadi selalu sinonimnya bila sebut Ramadan dia panas terik. Kenapa dinamakan Ramadan itu dengan perkataan Ramadan? Ramdun li'annahu yahriqudz dzunub. Karena dia membakar segala dosa-dosa kita. Panas tu maksud panas tu, bulan Ramadan kan bulan taubat. Melalui bulan Ramadan ini Allah Ta'ala mengampunkan dosa hamba-hambanya. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa-siapa yang berpuasa sama Ramadan, puasa Ramadan imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan, kita tak mahu ke Allah Ta'ala ampun dosa kita? Semua kita nak Allah Ta'ala ampun dosa kita. Sebab itu doa yang selalu kita baca dan imam baca, Allahumma innaka afuwun karim. Tuan-tuan, beza maghfirah, keampunan itu, ampun dengan afun. Afun makna maaf. Itu beza. Keampunan, ampun, memberi ampun dengan memberi maaf. Memberi maaf ni afun. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, engkau maha pemaaf, Tuhan yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Maaf ni makna mengampunkan keseluruhan atau total dosa. Maaf itu maksud maaf. Berbeza dengan perkataan maghfirah, ghafara, ampun tadi. Jadi Allah maksud sahabat, siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan dia, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Tak nak hanya melalui fadilat, kelebihan di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Maksud ampun di sini, tuan-tuan, dosa-dosa kecil, dosa besar kena bertaubat, minta ampun pada Allah. Dosa besar, buat dosa macam-macam, dosa besar, minum marak, mencuri, zina ke apa semua ni, itu dosa besar. Itu kita kena bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam keadaan panas bulan Ramadan pula, nak kena pergi berperang, naik unta, bawa unta 70 ekor bergilir-gilir dalam perjalanan nak sampai menuju ke medan perang. Tuan sekalian, zaman dulu mana ada kenderaan macam kita, tuan-tuan. Kita naik motor panas pun dah rasa azab dah, terbeban dah, panas kan. Ni mereka yang pergi ke medan perang tadi dalam keadaan puasanya, tak makannya. Binatang unta tadi bergilir-gilir naik,
nak pergi berjihad tapi berperang. Sebab itu subhanallah, para sahabat ni Allah Ta'ala memuji mereka. Itu perkataan radiyah, kita sebut nama sahabat, kita sebut radiyallahu anhu kalau seorang. Kalau ramai kita sebut radiyallahu ta'ala anhum. Radiyah ni makna apa? Ridha. Radiyah ni fi'il madhi, perbuatan yang telah lalu, telah ridha, bukan baru nak ridha. Allah Ta'ala meridai para sahabat. Para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau itu arahan daripada Allah dan itu adalah arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak tanya. Hak tanya banyak ni golongan munafik. Munafik ni macam-macam lah tanya. Panaslah, tak laratlah, tangguhlah, tak boleh buat tuling pergi perang macam. Orang munafik ni macam-macam alasan yang dia buat. Jadi di kalangan para sahabat tadi, kaum muhajirin dan juga ansar. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila kita lihat banyak peristiwa yang sebelum itu berlaku, sebelum peperangan ini terjadi, perang Badar ini terjadi, dan akhirnya kita melihat kemenangan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tentera Islam. 313 nak berhadapan dengan 1000 orang, 1000 bala tentera kafir Quraisy. Kalau ikut logik akal kita, yang sikit nak lawan dengan ramai ni mana boleh. Yang banyaklah menang. Tapi Quran bagi tahu kepada kita apa tuan-tuan? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang bilangannya banyak dengan izin Allah. Ayat tadi tu biiznillah tu dengan izin Allah. Bukan dengan izin kita. Bukan dengan kiraan kita. Kalau ikut kiraan kita, yang sikit nak lawan dengan yang banyak menang. Itu kiraan kita, sangkaan kita. Tapi bila ianya adalah percaturan Allah, Allah Ta'ala mengizinkan walaupun bilangannya sedikit, 313 tentera Islam dapat mengalahkan tentera kafir Quraisy yang bilangan mereka adalah 1000 orang. Itu maknanya biiznillah. Pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kuncinya ialah sabar dan tawakal pada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya wallahu ma'as sabirin, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Banyak tuan-tuan, kita nak kongsikan, nak sebut ibrah pengajaran daripada perang ini banyak tuan-tuan, subhanallah. Jadi bila berlaku peperangan tersebut, sehinggakan di kalangan orang-orang besar Quraisy maka turun pergi berperang. Dan akhirnya tuan-tuan sekalian, ramai di kalangan kaum kafir musyrikin yang terbunuh, termasuklah ketua mereka siapa? Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Ketua mereka meninggal. Ketua meninggal ni habis terus sekalian. Jadi Abu Jahal terbunuh di dalam peperangan tersebut. Dan juga Allah SWT turut terbunuh sebahagian besar pimpinan-pimpinan mereka. Dan di kalangan kafir Quraisy ini ada yang ditawan, kira-kira 70 orang yang ditawan. Dan Nabi SAW, baginda telah memerintahkan agar semua yang terbunuh dikebumikan. Bila Nabi balik saja tuan-tuan sekalian di Madinah, apa yang berlaku? Bila Nabi balik di Madinah dan bermusyawarah, berbincang, syura dengan para sahabat baginda Nabi SAW. Tuan-tuan nampak tak? Nabi ni bukan, walaupun dia ketua,
dia panglima, dia ketua negara. Dia buat keputusan, bukan dia buat keputusan, bincang dengan sahabat. Bahkan Nabi minta pandangan daripada para sahabat baginda radhiyallahu taala anhu. Jika nak pergi perang di tempat peperangan Badar tu, minta tanya pandangan sahabat nak pergi perang tempat mana yang sesuai. Nabi bermusyawarah, Nabi berbincang sebagai ketua, sebagai satu orang panglima tuan-tuan sekalian. Jadi bila Nabi balik, Nabi berbincang dengan para sahabat tentang urusan tentera kafir musyrikin yang berjaya ditawan oleh tentera Islam. Jadi yang tawanan ni kita nak buat apa? Kita nak bunuh kah? Kita nak simpan kah? Kita nak tebus kah? Kita nak buat apa ni? Tawanan perang ni. Maka ada beberapa cadangan. Cadangan Sayyidina Umar tak cakap banyak dah. Tunggu apa? Bunuh terus semua ni. Dan dia lebih kenal lah, sebab Sayyidina Umar dia pernah duduk zaman jahiliah tu, dia kenal hak mana hak jahat-jahat ni. Duk simpan buat apa? Bunuh terus. Itu kalau ikut Sayyidina Umar keras sikit. Kemudian cadangan daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, cadangannya ialah cadangan Sayyidina Abu Bakar, orang musyrikin, Allahumma salli ala Muhammad, telah menyerahkan harta mereka sebagai tebusan. Tak bunuh. Sayyidina Abu Bakar lembut sikit. Ini tebusan, ambil harta mereka. Dan peperangan Badar ini tuan-tuan sekalian adalah satu peperangan yang sangat besar ertinya dalam Islam dan dalam diri kita semua sebagai umat Islam. Bila kita menghayati betul-betul bagaimana pengorbanan Nabi dan para sahabat berjuang, berjihad nak bawa Islam ni sampai kepada kita, tuan-tuan sekalian. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi buat keputusan dan Nabi berbincang dengan para sahabat baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi perang Badar ni satu peperangan yang sangat hebat. Andai kata tentera Islam kalah di dalam peperangan tersebut, maka tamatlah riwayat as-sabiqun al-awwalun. Orang yang terdahulu, yang terawal masuk Islam, malah agama Islam itu sendiri akan tamat. Tapi Allah Ta'ala yang menyusun dan yang menakdirkan segala-galanya. Allah memberikan kemenangan kepada tentera Islam. Sebab itu kita sebagai umat Islam hari ini mesti melihat, Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana pengorbanan Nabi dan para sahabat. Kita mesti mengenang jasa mereka ni nak bawa agama Islam ni sampai kepada kita. Tuan-tuan, orang dulu ni bagi nyawa mereka untuk Islam, bermati-matian, gugur syahid, kena tombak, pedang, kena panah, putus tangan, putus kaki, macam-macam ni. Kenapa? Kerana nak bawa agama Islam ini sampai kepada kita. Tapi kita hari ini sebagai umat Islam, malangnya orang Islam sendiri yang tak sembahyang, orang Islam sendiri yang meninggalkan sunnah Nabi SAW. Islam nak mai sampai kepada kita ni begitu susah dan payah, tuan-tuan sekalian. Orang dulu bagi nyawa mereka untuk Islam, harta benda mereka. Sebab itu ayat yang kita bacakan di awal tadi, bila Allah Ta'ala sebut innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta benda mereka. Nampak? Allah Ta'ala mendahulukan anfusahum sebelum Allah Ta'ala sebut wa amwalahum. Sebut diri orang beriman dulu, maka mendahulukan diri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli daripada orang-orang yang beriman
diri dan juga harta mereka. Apa yang Allah Ta'ala berikan? Bi anna lahumul jannah. Iaitulah memberi syurga kepada mereka. Dan itulah balasan. Balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Siapa yang buat baik, upahnya adalah pahala dan dapat masuk syurga. Itu upah dia. Maka Allah Ta'ala mendidik umat, mendidik hamba-hambanya. Bila kita buat satu benda kebaikan, akan dibalas dengan kebaikan. Dapat ganjaran pahala, Allah beri pula syurga. Bila Allah Ta'ala ampun kita, Allah Ta'ala redha pada kita, Allah Ta'ala suka pada kita, Allah Ta'ala bagi syurga dia. Orang yang dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapat redha daripada Allah. Itu doa kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta Allah Ta'ala, minta redha dulu baru minta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Allah kami mohon kepadamu redhamu, redha Allah Ta'ala dulu kita minta. Dan yang kedua baru kita minta syurga. Dan Nabi ajarkan kepada kita, bila kita nak minta, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Bila kita nak minta pada Allah, doa, nak minta syurga, Nabi suruh minta syurga yang paling tinggi, syurga al-firdaus. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala syurga yang paling tinggi. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemenangan yang diperolehi oleh umat Islam yang menjadi mengukuhkan kedudukan Islam di Madinah dan membawa kepada satu keyakinan yang sangat besar bahawa mereka adalah pihak yang benar. Semakin hari sokongan dan penghormatan kepada Quraisy ketika itu semakin merosot, dan akhirnya semakin ramai di kalangan kaum musyrikin. Maka ini memeluk Islam. Maka memeluk Islam secara senyap-senyap maupun secara jelas. Dan mereka ini di kalangan Allahumma shalli Muhammad, di kalangan sahabat ada yang sempat hidup zaman jahiliah dan lepas jahiliah kemudian dia masuk Islam. Dia ada pengalaman waktu zaman jahiliah dulu, Allah Ta'ala pilih. Dia sempat duduk dalam zaman jahiliah dan dia sempat duduk dalam Islam, dan matinya adalah Islam. Sayyidina Umar masa dia pun sempat duduk di zaman jahiliyah. Siapa tak kenal Sayyidina Umar? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu satu orang sahabat yang sangat, kita sebut bekeng tuan-tuan sekalian, garang, sangat tegas. Bagaimana dengan kekerasan tersebut akhirnya dapat dilembutkan hatinya dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam Sayyidina Umar kerana mendengar ayat Al-Quran itu sekalian. Orang Arab ni walaupun dia jahiliah, dia Arab, Quran ni bahasa dia faham. Quran kan bahasa kita tuan-tuan, kita nak baca, nak faham, kena buka terjemahan. Tapi hebat mukjizat Al-Quran itu, walaupun kadang kita tak faham makna dia, ada saat ketika bila kita baca rasa macam tersentuh, kena dekat kita, walaupun kita tak faham pun. Tapi bila kita baca ayat tu, dia kita rasa touching, kita rasa kena dengan kita tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Apatah lagi kalau kita dapat memahami ayat Al-Quran itu dengan baik. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Dan Al-Quran itu hebat ni, kita duk sebut cerita Al-Quran dalam bulan Ramadan ni, malam turun pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkannya, telah menurunkannya ini Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Turun dalam bulan Ramadan, sebaik-baik bulan Ramadan, sebaik-baik hari Jumaat, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Dan Allah Ta'ala pilih pula turun pada malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Mulianya Al-Quran, subhanallah.
Tuan-tuan kalau tengok ayat Al-Quran, kalau ditulis di atas kertas sebelum ditulis ayat Al-Quran, kertas tadi biasa je, kita buang dalam tu sampah je kalau tak ada tulis ayat Al-Quran, tak ada nilai apa. Tapi bila ditulis ayat Al-Quran di atas kertas itu, kita akan jaga, kita akan pelihara ayat Al-Quran tadi, kita takkan buang dalam tu sampah. Kita akan letakkan di tempat yang bersih, di tempat yang tinggi, kita letak dalam Al-Quran dan sebagainya. Sama juga macam Al-Quran, ditulis di atas helaian kertas-kertas, jadi mulia kertas tadi sebab adanya ayat Al-Quran. Begitu juga dengan kita. Orang yang hafal Al-Quran, dia jadi hebat dan mulia sebab Al-Quran itu ada di dalam dada dia. Al-Quran itu ada di dalam ingatannya. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Jadi kita dapat hafal Quran, alhamdulillah, jadi mulia. Mulia dengan sebab Al-Quran. Anak-anak kita yang hafal Al-Quran tu segala alhamdulillah. Mungkin kita pun tak sempat, Ustaz, tak apalah dia ingat ada anak ataupun cucu, kita hantar anak kita, cucu kita, bagi ada keturunan kita yang hafal Al-Quran. Walaupun kita tak hafal 30 juzuk Al-Quran, kita cuma hafal juzuk 30. Jadi ya, juzuk 30 pun tuan-tuan, kan? Juzuk 30. Bukan hafal juzuk 30 juzuk. Kita hafal juzuk 30. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada tentera Islam. Walaupun pada awalnya kita tengok sikit bilangan dia, tapi Allah Taala boleh mengadakan satu keajaiban, datangnya di kalangan junudullah, tentera-tentera Allah di kalangan para malaikat yang tidak dinampak. Orang tak nampak tapi tengok dah mati. Turun di kalangan para malaikat ni yang tolong, turun datang di dalam peperangan tersebut. Ini antara benda-benda yang Allah SWT yang hebat yang berlaku di dalam sejarah Islam, peperangan Badar. Bahkan siapa di kalangan para sahabat yang pernah mengikuti peperangan Badar, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Ini kelebihan sahabat yang pernah mengikuti peperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia. Jadi sebagai kesimpulan perakhirannya tuan-tuan sekalian, ibrah pengajaran yang boleh kita ambil, pertama, kemenangan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala boleh berikan kepada siapa sahaja, tidak bergantung kepada faktor bilangan sikit ataupun banyak. Yang kedua ialah kena banyak bersabar di dalam apa jua keadaan, dan keputusan itu bila datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arahan daripada Allah dan Rasul, para sahabat mereka taat. Dan yang ketiga ialah bertawakal ataupun pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah Taala memberikan kemenangan kepada tentera Islam. Dan yang terakhirnya, yang kelima, perancangan Allah itu lebih baik daripada perancangan manusia. Adakala kita merancang, kita rasa itu perancangan kita yang terbaik, tapi perancangan Allah yang Allah Taala aturkan, yang Allah Taala rancangkan dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita perkongsikan pada tengah hari ini ada manfaat dan kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Wallahu taala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.